Okay, so kegravitian ataupun gravitation adalah bab ketiga. So kita akan masuk, hari ni kita akan buat yang pertama. Okay, hukum kegravitian semesta Newton. So dalam ni kita akan belajar pasal daya graviti dan juga daya memusat. Okay, so hari ni yang kita plan nak buat adalah daya graviti lah. So jom kita tengok dekat sini first kali. Okay, dalam exam dia suka tanya definition kan. So kalaulah soalan tanya, okay, apakah yang dimaksudkan dengan daya graviti? Apa yang korang boleh buat adalah jawab benda ni. Daya graviti ialah daya semesta, okay, yang bertindak di antara mana-mana jasad di alam semesta. Okay, kalau soalan tanya what is the definition of gravitational force? So you can say gravitational force is universal force that acts between any two bodies in the universe. Okay, semua benda dalam dunia ni antara dia mesti ada daya graviti. Contoh, korang dengan orang lain. Semua, antara korang semua ada tarikan. Cuma besar dengan kecil je. Okay, so point dia adalah mana-mana benda dalam dunia ni mesti ada daya tarikan ataupun gravitational force between them. Okay, sekarang cuba tengok dekat sini. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kita ada 3 objek, A, B dan C. So katakanlah 3 ni 3 jasad lah. So antara A dengan B mesti ada daya graviti. Antara B dengan C pun mesti ada. Antara A dengan C pun mesti ada. Itu point pertama. Okay, senang cerita, mana-mana pun antara objek mesti ada daya graviti. Okay, yang kedua kita tengok point kedua. Kedua-dua jasad mengalami daya graviti dengan magnitude yang sama. Okay, magnitude tu nombor, magnitude tu nilai. Okay, both bodies experience same magnitude of gravitational force. Maksudnya, katakanlah A, okay, B tarik dia. Maksudnya B tarik A 50 Newton. Okay, B tarik A 50 Newton. A tarik B pun mesti 50 Newton juga. Itu maksudnya antara diorang daya graviti adalah sama. Ini suka tanya dekat soalan objektif. Okay, contoh B dengan C pula kan. Antara B dengan C, katakanlah B ditarik oleh C dengan 20 Newton. B tarik C balik berapa? Berapa daya dia? Rasa-rasa. Kalau B ditarik oleh C 20 Newton, C ditarik oleh B berapa? Bagus. Jangan takut, jawab je. Okay. So, jawapan dia adalah 20 Newton juga. Okay, kenapa 20 Newton juga? Sebab itu ayat dia tadi. Daya graviti adalah sama. Same magnitude. Okay, macam itulah. Alright, so sekarang ni kita tengok yang seterusnya. Katakanlah A ditarik oleh C sebanyak 10 Newton. Contoh je. C ditarik oleh A balik berapa? Okay, Dina betul, Yuba betul, Nadim betul, Nima betul, Esokila betul, Ashnafi betul, Babani Suhari betul, Alia betul, Ainur betul, 10 Newton. Okay, so point dia adalah magnitude dia adalah sama. Magnitude dia adalah sama. Okay, so itu adalah benda pertama yang korang kena belajar pasal daya graviti. Okay, setakat ni 1 sampai 8. 1 sampai 8, 1 tak faham, 8 faham. Kat mana kita? 1 tak faham, 8 faham. Kat mana kita? Itulah nombor macam okay. Right. By the way, kalau rasa macam ada soalan ke, tanyalah. Cuma cepat lambat lah cikgu akan balas. Okay. Tapi itulah dia. Okay, sekarang jom tengok dekat sini. Okay. Di sini adalah satu, dia bukan equation tau. Dia macam satu benda yang boleh tunjukkan hubungan. Okay, sebelum kita start benda ni, cikgu nak tanya dulu. P dengan Q, hubungan dia apa? Berkadar terus ke berkadar songsang? Directly or inversely proportional? P dengan Q, direct ataupun inversely proportional? Kadar terus ataupun songsang? Okay, tak tahu teka je. Okay, jawapan dia mesti salah satu. So, jawapan dia adalah directly. Dia berkadar terus. Okay,
untuk maklumat, macam contohlah sebab cikgu tengok ada yang salah kan, ada yang salah. So bila korang tengok Q dekat atas, okay, Q dengan P adalah berkadar terus. So bila dia sama-sama ke atas, dia berkadar terus. Berkadar terus maksudnya bila P bertambah, Q pun akan bertambah. Bila P berkurang, Q akan berkurang. Ini penting, bukan untuk chapter ni je, semua chapter dia penting. Okay, kalau macam tu, R dekat bawah. So berkadar terus ke songsang? Directly proportional ke inversely proportional? Okay, Q dengan R, direct ke inverse? Berkadar terus ke songsang? Okay, so sebab satu ke atas, satu kat bawah, dia berkadar songsang. So songsang maksudnya bila satu naik, satu akan kurang. Okay, korang bayangkan macam itulah. So kalau satu kurang, satu akan naik. So kenapa benda ni penting? Benda ni penting sebab dalam chapter ni banyak formula. Okay, dalam chapter ni banyak rumus. Okay, jadi kita tengok benda pertama. Okay, ini adalah hukum kegravitian semesta Newton. Okay, benda ni panjang. So kalau korang baca kan, ayat dia panjang macam tak habis-habis. Okay, dia cakap panjang betul ayat dia. Okay, tapi sebenarnya dalam exam benda ni kan ada. Okay, sebenarnya ayat ni cuma explain benda ni je. Okay, hukum meeting limit 100 sebab dia macam sorry. Jumpa lagi lain kali. Esok ada kelas lagi. Okay, so apa? Benda ni, okay, dia ada kaitan dengan benda ni. Alright, so kalau cikgu tanya kat korang, F dengan M1, M2 ni, apa hubungan dia? Berkadar terus ke berkadar songsang? Inverse ke directly proportional? Berdasarkan kita belajar slide tadi, F dengan M1, M2 ni inverse ke direct? Okay, so kita tahu dia directly proportional. Kita tahu dia berkadar terus. So apa point dia? So kenapa kena tahu? Oh, apa maksud simbol macam ikan tu? Simbol tu just nak tunjuk dia punya hubungan. Simbol tu nak tunjuk dia punya hubungan. Bukan sebab kalau sama dengan kita boleh calculate, boleh buat pengiraan. Tapi simbol ikan tu nak tunjuk hubungan dia. Okay, so M1, M2 tadi dia berkadar terus. Nampak F tu daya graviti. Dia berkadar terus. Dengan siapa? Dengan M1, M2. So M1, M2 ni apa? M1 dengan 2 hasil jarak jisim kedua-dua jasad. The product of masses of two bodies. Okay, so korang kena cari jalan sebab banyak kan dalam fizik nak kena hafal, betul. So cari jalan untuk kurangkan benda yang perlu dihafal. So dalam exam formula diberi. Jadi bila formula diberi, guna formula tu untuk dapatkan definisi. So daya graviti berkadar terus dengan hasil darab kedua-dua jisim jasad. Gravitational force directly proportional to product of masses. Sekarang F dengan R pula hubungan dia? F dengan R kuasa 2 ni apa hubungan dia? Direct ke inverse? Berkadar terus ke songsang? Kan? Sebab tadi kita belajar kalau satu tu kat bawah dia songsang. So bila songsang, tengoklah sambung. Nampak tak? Daya graviti berkadar songsang. Dengan siapa? R tu jarak. Tapi jangan jarak je sebab jarak kuasa 2. Kuasa 2 jarak. Okay. Inversely proportional dengan apa? Dengan R. Tapi bukan R je, bukan distance je. Square of the distance between centers of the two bodies. So daripada teknik macam ni, benda-benda macam ni, korang try lah apply. So daripada sini kurang sikit benda yang kena hafal. Benda tu jadi make sense. Okay, so point dia adalah hukum kegravitian semesta Newton menyatakan daya graviti adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua jasad. Pada masa yang sama dia berkadar songsang. Dengan siapa? Kuasa 2 jarak antara pusat. Okay. Gravitational force directly proportional to the product of masses tapi inversely proportional to the square of distance between center of two bodies. Okay, sekarang cikgu nak tanya satu soalan kat korang ya. Katakanlah cikgu ada 2 objek.
Okay. So sekarang ini 2 meter. Ini 3 meter. Ini 1 meter. Bayangkan je lah. Okay, 2 meter, 3 meter, 1 meter. Katakanlah cikgu nak buat pengiraan. Katakan cikgu nak buat pengiraan. Berapa R yang sesuai daripada maklumat ni? Cikgu ulang, cikgu ada 2 objek. Cikgu nak kira daya graviti antara diorang. Yang mana sesuai? 2 meter, 3 meter, 1 meter atau ada jawapan lain? Tak tahu teka. Tak tahu teka. Jangan risau. Jawab je. Bagus. Tak, dia macam katakanlah korang tak cuba langsung, nanti dia macam tak ingat. So biar salah, tapi salah sekali je. Macam tu. So, keyword kita adalah jarak di antara pusat. Distance between center. Kalau korang ambil 3 meter, tu bukan center, tu surface. Nampak tak? Sini ke sini, ini bukan center ke center. Bukan jarak ke jarak. Bukan pusat ke pusat. Pusatnya di tengah ni. Pusatnya di tengah ni. Jadi jarak dia adalah semua sekali. Iaitu 6 meter. Okay. Take note, jarak dia wajib pusat ke pusat. Gitulah. Okay. So sekarang cikgu biar dulu. Cikgu bagi 30 saat just in case ada soalan nak tanya. Sementara tu, untuk definisi ni sahaja, 1 sampai 5, 1 tak faham, 5 faham, kat mana kita? Berapa-berapa pun boleh. Kalau ramai sangat yang macam tak faham, cikgu boleh explain. Gitu. Okay, kalau gitu, cikgu proceed. By the way, ada soalan tanya je ya. Okay, so sekarang, inilah formula dia. Okay, nampak beza dia. Tadi kawan kita tanya ikan tu apa masalahnya. So kalau ikan, kita tak boleh buat calculation. Cikgu kalau keluar dalam exam, masuk tulis formula je dapat markah ke? Elakkanlah buat ayat. Jangan tiba-tiba korang jawab ni je, tak mahu boleh lelok. Okay, elakkan sebab kan manalah tahu tiba-tiba tak boleh. Okay, so tadi kawan kita tanya pasal ikan ni. So ikan ni, dia just boleh tunjuk hubungan tapi korang tak boleh calculate apa-apa. Macam tak boleh nak buat apa dengan benda ni. So, sekarang kita ada rumus. Okay, apa beza tadi dengan sekarang? Selain daripada bentuk ikan tukar kepada sama dengan. Apa beza dia? Tadi dengan sekarang. Apa yang tiba-tiba ada? Bagus. So ada huruf G. So take note G ni adalah G besar tau. Huruf G adalah G besar. So G besar adalah pemalar graviti iaitu benda ni. 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. That is the gravitational constant. G adalah gravitational constant. Ini value dia. Okay, so kalau tengok dekat sini, dia kata kira daya graviti. Okay, untuk chapter 3, kadang-kadang student macam isu dia bukannya tak hafal formula. Sebab formula ada je kat depan. Isunya tak tahu nak pakai apa. Paling simple sekali adalah dalam soalan tu dah bagi. Okay, ni contoh soalan yang simple lah. Dia kata kira daya graviti. Dah tu pakailah formula daya graviti. So formula dia adalah GMM bahagi R kuasa 2. So ini adalah M1 kita, ni adalah M2 kita. Okay, cikgu nak tanya, boleh tak R tu pakai 500 terus ke tak boleh? Can we use the R value directly 500? Can or cannot? Cuba tengok arrow dia. Cuba tengok anak panah dia tu, dia tunjuk dari mana ke mana. Boleh tak pakai 500 terus? Okay, kalau ingat tadi, yes, bagus. Kalau ingat tadi, jarak tu, okay, R tu kena daripada pusat ke pusat. So dalam ni pusatnya di sini. Salah pula. Pusatnya di sini. Yang ni pusatnya di sini. So sudah pusat ke pusat, jadi terus boleh pakai 500. Okay, unit semua SI. Maksudnya kena pakai kg, kena pakai meter. Jangan tukar. Unit jarak adalah meter, jisim adalah kg. Okay, so semua orang cuba sedaya upaya tekan kalkulator. Okay, walaupun kadang-kadang faham, tekan kalkulator salah. So take note everyone, cuba kira
dapatkan nilai daya graviti guna rumus yang diberi. Okey, cuma lepas tu bagi unit sekali. Bagi cikgu jawapan unit sekali. Okey, cikgu baca nama yang betul Kecuali kalau cikgu tak pasti nak sebut macam mana, cikgu tak sebut lah. Okey, Ainur betul. Dina, nombor betul tau tapi unit salah. Okey, Yuva complicated sangat unit tu. Tak apa, lepas ni kita buat. Tapi nombor tekan calculator tu maybe ada benda nak kena check sikit. Okey, Babani Suari, settle. Nurin, betul. Okey, Sofia, betul. Okey, Nadim, darab 10 kuasa tu salah. Okey, cikgu rasa maybe tekan calculator tu ada tertinggal something. Okay, so Asma, nombor betul unit salah. Maisara, cuba check ada benda yang salah. Mungkin awak tak kuasa 2 R. R tu kuasa 2 tak? Alia pun sama. R tu kuasa 2 tak? Okay, Amin, unit tu complicated sangat tu. Erina, R tu kuasa 2 tak? Okay, Faik, betul. Yoshinori, betul. Okay, kejap. Macam-macam jawapan. Okay, so jom kita try substitute satu-satu Tak apa, korang jawab je sementara tu, tapi tengok cikgu nak substitute juga. So F adalah G kita 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. Okay, M1 adalah 25, M2 adalah 60. Kemudian kita kena bahagi 500, jangan lupa kuasa 2. Ramai yang tertinggal kuasa 2 tu. Okay, so kalaulah korang calculate betul-betul, sepatutnya dia akan jadi 4.0038 kali 10 kuasa negatif 13. Unit dia adalah Newton. Daya sentiasa Newton. Okay, daya sentiasa Newton. Okay, macam itulah. So cetrai, okay, cetrai. Kalau lah tak dapat, okay, most probably salah tekan kalkulator, salah letak nombor, tak kuasa 2, benda macam tu. Okay, so check balik. Check balik. Buat darab, buat apa nak buat darab? Dia kena bahagi. Gitulah. Alright, so siapa yang masih belum dapat 4 kali 10 kuasa dah. Dia sepatutnya memang dapat negatif 13. Mesti ada salah somewhere. Oh, tak. 4.0, jangan risau pasal nombor ni. Nombor ni jangan risau. Kenapa? Sebab cikgu pakai calculator punya value. Jadi nombor belakang mungkin beza sikit. Tapi sepatutnya dia tak jadi jauh. Okay, so kalau siapa yang dapat 4.002 tu okey je. Okay, tapi nombor depan ni kena macam betul lah. Nombor belakang tu tak apa, halal. Dah juga. Okay, so anyway. Kalau 2 unit ke 2 tempat perpuluhan, boleh je buatlah 4.00 kali 10 kuasa negatif 13. Oh, ada 2 unit. Okey, boleh juga. Okey. So di antara unit yang kita ada adalah kg ms negatif 2. Tapi tak payahlah sebab daya kan Newton. Okey, so daya adalah Newton. So Newton je lah, senang. N je. Okey. So anyway, 2 ke 3 tempat perpuluhan. 2 ke 3 tempat perpuluhan.
Okay, so untuk yang ni kalau ada masih tak dapat tolong screenshot dulu, nanti boleh try kira lagi. Kita try buat soalan lain Cikgu bagi 5 saat untuk screenshot, lepas tu kita akan buat soalan seterusnya. Okay, so sekarang cikgu proceed Next question. Nah, cuba yang ni pula. Okay, dalam soalan ni dia kata, okay, gambar dia gini. Pusat X adalah 500 km dari permukaan Y. Okay, dia kata Y ni jejari dia adalah 3 kali 10 kuasa 6. Soalan kata cari daya graviti. Okay, sekejap Untuk yang ni kita dah tahu dah formula dia mesti GMM tu kan. So sekarang G darab dengan M. M pertama adalah 5 kali 10 kuasa 10. Okay, darab dengan 2 kali 10 kuasa 25. Okay, barisan atas dulu. Siapa yang tak faham kenapa dia macam ni? Siapa yang tak faham substitution ni? Ada tak? Sebelum cikgu pergi ke bawah. Okay, dia jadi macam tu sebab G tu dia awak pakai formula. Awak pakai formula. G adalah nilai ni. Okay, nanti salin masuk dalam ni. Lepas tu M1 adalah mass ataupun jisim untuk objek pertama iaitu benda ni. Okay, M2 adalah objek kedua. Yang ni. Lepas tu masukkan kat situ. Okay, so R. Tak payah kira lagi, cuba bagi tahu cikgu R, cikgu nak letak apa kat sini. Berapa value R? Bukan semua tau, jangan kira F lagi. Jangan kira F lagi. Kita buat sama-sama, cikgu just nak tahu berapa nilai R korang dalam ni. R dulu, berapa value dia? Nak tengok sikit jawapan. Cikgu sebut siapa betul siapa salah dulu Okay, Ifat salah. Aldaria betul. Alia betul. Dot salah. Aisyah Akilah ke nama awak sebenarnya? Tak, salah. Nurin salah. N salah. Sakit hati kan dengar salah. Sorry semua tapi itulah keadaannya. Iman ke Aiman? Datang mana dua kat depan tu? Okay, Yoshinori betul. Okay, Haziq dekat tapi salah. Okay, so semua orang kita tahu jarak dia mesti pusat ke pusat kan? So pusat ke pusat. So dari sini ke sini ada tapi kena tambah dengan benda ni. Okay, dia tak boleh pakai 500, kena tambah. So kita tahu 3 kali 10 kuasa 6 tambah 500. Tapi 500 tu kilometer. Mana boleh? Okay, 500 tu kilometer. Tak boleh, kena tukar perimeter dulu. Nampak? Nampak dia formula dia senang je. Formula senang, substitute je. Tapi nilai tu kena pastikan betul. So dalam kes ni pusat ke pusat adalah 500 ni tambah 3 kali 10 kuasa 6. Tapi 500 tu kilometer. So kena tukar meter dulu baru boleh masuk dalam rumus. Okay, cikgu ulang. Siapa yang dah faham boleh terus kira F. Tapi siapa yang tak faham lagi, dengar sekejap. Untuk dapatkan R, dia kena daripada pusat ke pusat. Okay, so bila kita ada satu objek pusat ni, ke pusat lagi satu, kita nak jarak dia. Ini yang kita nak, pusat ke pusat. So dalam soalan ni, dia hanya bagi 500 sampai permukaan je. So kita kena tambah dengan jejari dia. Okay, tapi tak boleh main tambah je sebab 500 ni adalah kilometer. So kena tukar kepada meter dulu. So dapatlah benda ni. Okay, so nah kiralah korang dapat berapa. Bersama unit jangan lupa unit yang betul.
Okay, Ainur betul, Farid betul. Ain kuasa 2 tak R tu? Takut tak kuasa 2? Okay, Nadim betul, Nurin betul. Sofia betul, Salwa betul. Alia, R tu kuasa 2 tak? Okay, Yoshinori betul, Rexter, boy, betul. Nabihah betul, Haziq betul, Jash betul, Maisarah betul. Amal, apa ya isu dia? Cuba cek balik nombor tu, bahagi tu betul ke tidak. Okay, Muhammad panjang sangat nombor tu, salah. Okay, Afiqah betul. Okay, Yuva salah, Faik betul. Right, tak apa, cikgu tulis kat sini Waiz betul. Okay, Dina, nombor awak depan tu betul. Jawapan dia sepatutnya 5.45. 5.45, maksudnya 5.47, 5.448, okey lah tu. Tapi kalau kita bundakan dapat 5.45 kali 10 kuasa 12. Jangan tulis ni je. Dia ada kali dengan 10 kuasa 12. Unit dia adalah Newton. Itulah dia gravitational force dia. Siapa yang tak dapat tu cuba tekan lagi sekali kalkulator, masukkan semua nombor ni betul-betul, bracket, letak bracket. Jangan lupa kuasa 2, try. Berjaya tak? Okay, try dulu. Mesti ada benda yang salah dekat mana-mana tu. Okay, jawapan dia sepatutnya dapat macam ni. Screenshot dulu, nanti try balik. Okay, screenshot dulu, nanti try balik. By the way, siapa yang betul pun, okay, nanti kan sekali-sekala korang datang untuk practice. Maksudnya sekali-sekala korang practice lagi buat calculation. Sebab kadang-kadang nombor dah betul semua. Tekan calculator tu yang salah. Okay, so semua orang buat cikgu nak proceed next question. Ya, R kena dalam meter, betul. Semua benda dalam ni SI unit. Meter, kilogram, semua SI unit. Okay, cikgu bagi 5 saat pokok ada siapa-siapa nak screenshot yang ni sebelum cikgu proceed to the next. Okay, so jom. Yang ni pula. Nah, siapa yang tengah kira-kira tapi cikgu nak tanya, boleh tak kita gunakan nilai ni sebagai R dia? Boleh tak kita guna 6.37 kali 10 kuasa 6 sebagai R? Boleh ke tak boleh? Can or cannot? Jangan tengok gambar, abaikan gambar, tengok ayat. Boleh ke tak boleh? Can or cannot? Ingat syarat dia adalah jarak antara pusat ke pusat. So boleh tak R tu kita guna 6.37 dalam kes ni? Okay. Gambar ni sebenarnya mengelirukan, sorry. Tapi cuba tengok ayat. Cuba tengok ayat, dia kata jarak di antara pusat bumi dan bola adalah 6.37. Maksudnya pusat ke pusat memang dah 6.37. Jadi boleh. Okay, yes. Can use 6.37 sebagai R. Kenapa dalam soalan dah kata dia memang jarak pusat ke pusat. Okay, so ini adalah R kita. So tak ada tukar-tukar dah. Boleh proceed, cuba kira. Okay, Salwa betul, Yuva betul.
Laju. Nisa betul, Sofia betul, Nurin betul, Nabihah betul, Haris betul, Ainur betul, Alia betul, Rexter betul, Aili betul. Fizik tak boleh tengok je tau, dia kena buat. Okay, Muhammad betul, Bavanis betul, Haziq betul. Okay, Syaranya, awak kena check balik. Cikgu rasa tak square R tu. Cuba check. Sepatutnya R tu kena square. Maisara betul. Nadim, apa ya? Nadim tekan kalkulator balik sebab nombor depan dah betul, belakang salah. Okay, N betul. Ipan salah. Dina salah. Cikgu yang, kejap. Raina betul. Josh betul. Anyway, Afikah betul. Aldaria betul. Faik, cikgu assume tak square R tu. Cikgu rasa tak square R. Edlina betul. Okay, so okay, Francis Vera betul, Sofia betul. So F sama dengan GMM bahagi R squared kan. So G kita adalah 6.67 ke atas tu, cikgu tak salin balik. M1 kita adalah 10, M2 kita adalah 5.97 kali 10 kuasa 24 bahagi dengan R kuasa 2. So R kita adalah 6.37 kali 10 kuasa 6. Okay, jangan lupa kuasa 2. So sepatutnya korang akan dapat lebih kurang 98.134 Newton. Okay, atau 98.13, 98.12, 98.08 macam tu lah. So kenapa jawapan kita lain-lain? Sebab ada orang pakai nilai ni sebiji-sebiji. Ada orang pakai nombor yang kalkulator dah set. Tapi inilah ideanya. Okay, so setakat ni, siapa ada soalan pasal penggunaan formula? Ada? Okay, boleh tak cikgu proceed to the next slide? Setakat ni 1 sampai 5 kat mana kita? 1 tak pasti apa yang berlaku, 5 masih boleh follow kelas. 1 sampai 5 kat mana kita? Okay. Berapa-berapa pun tak apa, cikgu just nak tengok, nak survey. Okay. Dah habis. So faktor. Kalau korang tengok kan, bila macam soalan dia selalu je tanya apakah faktor mempengaruhi semua. So kita rasa macam faktor tu susah. Tapi sebenarnya faktor tu pun dia dapat daripada formula juga. Okay, maksud cikgu macam ni. Tengok F adalah GMM bahagi R kuasa 2. So dalam formula ni, dalam rumus ni kita ada huruf G, kita ada huruf M, kita adalah huruf R. Okay, maksudnya kalau jawapan dapat dalam perpuluhan perlu ketukar dalam bentuk standard form. Dia tengok macam kalau nombor tu panjang sangat awak tak boleh sebut. Macam contoh jawapan dia 15,432. Itu macam susah kan, panjang, tukar standard form. Okay, tapi setakat nombor macam ni, nombor kecil macam ni tak payah standard form pun tak apa. Okay, standard form tu just supaya kita tak salah waktu tulis nombor tu. Okay, so dalam formula ni kita ada G, M dan R. So cikgu nak tanya kat korang, G, M dan R, apa yang tadi kita belajar nilai dia adalah pemala. Siapa yang constant? G, M dan R, siapa yang kita belajar tadi, the value is constant. Okay, so value yang constant korang potong. Sebab benda yang constant tak boleh jadi faktor. Sebab faktor tu maksudnya macam soalan kan kata, oh benda ni bertambah. G, dia tak akan bertambah, dia tak akan berkurang. So G bukan faktor. Selain daripada itu adalah faktor. So korang boleh guna formula untuk ingat apakah faktor yang mempengaruhi nilai sesuatu. Okay, benda ni korang bawa sampai form 5 tau. Dalam form 5 pun ada banyak formula kan. So tengok apa yang ada dalam tu, yang mana constant buang, selain daripada tu most probably dia adalah faktor. So dalam case daya graviti disebabkan dalam formula dia ada G, M dan R,
Tapi G adalah constant, kita potong G, tinggallah M dan R. So inilah faktornya. Inilah faktor yang mana kalau kita ubah dia, F pun berubah. Okay, kalau kita ubah R, F pun akan berubah. Okay, so ni kita dah tengok awal-awal tadi. Kalau korang masih ingat, F dengan M ni berkadar terus ke berkadar songsang? Directly proportional ke inversely proportional? Okay, F dengan M berkadar terus ke songsang, direct ke inverse? Dia berkadar terus. Dia terus. Okay, dia berkadar terus. So bila berkadar terus, bila M bertambah, F bertambah. Bila M berkurang, F berkurang. Sebab dia follow je. Okay, tapi kalau R dia inverse. So bila inverse maksudnya satu bertambah, satu berkurang. Okay, macam itulah ceritanya. Okay, sekarang ni kita nak tengok macam mana cara kalau nak dapat lebih spesifik. Okay, maksud cikgu macam ni. Dalam gambar ni, dalam soalan ni dia cakap kita ada dua objek tau. Okay, kita ada dua objek. Satu objek tu M1. Satu lagi objek adalah M2. Lepas tu jarak antara dua ni adalah R. Dia kata dalam setup macam ni, kita punya daya adalah F. The gravitational force adalah F. Okay, katakanlah M1 ni sekarang dia jadi setengah M. Maksudnya M1 dia berkurang. Apa jadi pada F? Kalau M berkurang, apa jadi pada F? If M decrease in value, what happens to the value of F? Okay, tu semua orang pandai kan, tahu mestilah dia berkurang. Kenapa dia berkurang? Sebab F dengan M tu dia directly proportional. So bila M berkurang, F pun berkurang. Okay, settle. Tapi tak cukup sebab kita tak boleh kata F berkurang. Dia minta dalam sebutan F. Okay, cara nak jawab dia adalah macam ni cikgu tunjuk. M, mula-mula M. Mula-mula dia M. Lepas tu dia jadi setengah M. So M nak jadi setengah, kita bahagi 2. M nak jadi setengah, kita bahagi 2. So F, dia akan berkurang juga. Jadi F pun akan bahagi 2. Jadi F kita sekarang, kita dah tahu bukan sekadar berkurang. Kita dah tahu dah sekarang ni yang tinggal adalah setengah je daripada F asal. Okey, ataupun kita boleh jawab F sekarang adalah F2. F per 2. Okey, cikgu bagi 30 saat untuk brain sekejap. Cikgu akan repeat balik tau. Cikgu akan repeat balik. Tapi cikgu bagi masa fikir sekejap. Start daripada sini sampai habis. Okey, lepas ni cikgu akan padam dan cikgu akan explain lagi sekali. Kenapa F tiba-tiba atas 2? R besar tu apa? Okay, R besar tu apa? Kejap lagi. Kenapa F tiba-tiba atas 2? Sebab 1 per 2. Tak, dia macam ni. F bahagi 2, F per 2 lah. Betul. Dia macam 1 per 2 F. Sama je maksud dengan F per 2. Sebab F ni kan F per 1. So F darab 1 dapat F. 2 darab 1 dapat 2. Dapatlah F per 2. Okay. Yang pasal R tu kejap lagi Okay, so sekarang cikgu padam sekejap. Tapi sebelum cikgu start, cikgu akan explain balik tau. Cikgu akan explain balik. Tapi cikgu just nak tengok 1 sampai 8 kat mana kita. Cuba supaya cikgu tahu apa kita punya bayangan sekarang. 1 tak faham, 8 faham, kat mana kita? Okay. 1 sampai 8 je, jauh sangat 10 tu. Okay, so cikgu padam sekejap. Kita buat lagi sekali Kita try lagi sekali bersama-sama. Dia gini tau.
Apa tujuan semua ni? Apa point kita buat semua ni? Point dia adalah kita tahu M berkurang. Jadi setengah M. So kalau M berkurang, kita tahulah F mesti berkurang. Tapi dalam soalan ni dia tak nak tahu F berkurang je. Berkurang tu banyak mana? Sekarang ni F jadi apa? Kalau tadi F berkurang, okay fine. Berapa sekarang? Itu soalan dia. Itu maksud dalam sebutan F. Okay, in term of F. Itu maksud dia. Jadi dalam kes ni, apa yang kita boleh buat adalah M asal-asal, dia jadi setengah sekarang. So daripada asal nak jadi setengah, kita tahu kita kena bahagi 2. So F kita tahu akan berkurang. So kita ada 2 option tau, satu darab, satu bahagi. So kalau nak kurang, mesti kita bahagi. Tapi bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 2 lah, sebab M tadi bahagi 2. Jadi F, kita tahu F berkurang. Tapi sekarang berapa? Sekarang yang tinggal adalah setengah daripada F asal. So inilah dia maksud dalam sebutan F. Okay, jadi bila M tu dikurangkan, F pun akan jadi berkurang sehingga dia jadi setengah sahaja. Atau cara lain nak tulis dia adalah F per 2. Sama je maksud dia. Gitulah. Okay, tak apa. Ada lagi soalan untuk korang try sendiri. Dia macam kadang-kadang tengok faham kan, bila buat tak tahu. So kita tengok betul ke faham. Nah, M tapi kali ni dia bertambah jadi 2M. So kita tahu M, bila dia bertambah, kita tahu F tu bertambah. Confirm. Mana tahu kat sini pun cikgu dah tulis. Bila M bertambah, F bertambah. Tapi banyak mana dia bertambah? Berapa F sekarang? Apa jawapan dia? Okay, N betul, Nurin betul. Nabihah kena sebut huruf F tu. Kila kena sebut huruf F tu. Laju sangat korang. Kebanyakannya betul lah, senang cerita. Teruskan, hantar jawapan, hantar. Okay. So, jawapan dia adalah 2F. Okay, jawapan dia adalah 2F. So, cikgu nak explain kenapa jawapan dia 2F. So, first, daripada M, kita tahu dia jadi 2M. Maksudnya dia jadi besar. M dia bertambah. So, untuk bertambah, kita kena darab 2 lah. Okay, fine. So, F, bila M bertambah, kita tahu F bertambah. Tapi, berapa tu kita akan tahu berdasarkan benda ni. So, untuk tambah, kita akan darab. Untuk jadikan dia lebih besar, kita akan darab. Darab dengan berapa? Darab dengan 2. Kenapa? Sebab M tadi darab 2. So kita akan dapat 2F. Itulah dia. So bila kita gandakan, doublekan the mass, gandakan jisim 2 kali ganda, daya pun akan 2 kali ganda lah. Macam gitu. Okay, so dekat sini, siapa ada soalan nak tanya? Okay, tak ada. Okay, sekarang kita tak boleh lah M je sebab dia ada seorang lagi, R. So R ni dia macam mencabar sikit-sikit je lah. Okay. So dalam soalan ni mula-mula kita ada R. Tapi R tu dia kata berkurang jadi 0.5 R. So R berkurang. Jadi korang apa jadi pada F? Kalau R berkurang, apa jadi pada F? If R decrease, what will happen to the value of F? Okay. So dia akan bertambah. Okay, very good everyone. So sekarang kita tengok macam mana dia bertambah tu. So kita tahu R nak jadi 0.5 R, dia kena bahagi 2. Dia bahagi 2 kan? So kalaulah F makin besar kan? So kalau kita nak dapat nombor besar, kita nak darab ke kita nak bahagi? Kalau kita nak jadikan dia nombor yang besar, kita nak darab ke kita bahagi? Kenalah darab. Dia tak sama macam tadi tau. Tadi kita darab sebab kita follow je. Sebab bila M bertambah, F bertambah. Tapi dalam ni, dia bila R tu kurang, dia bertambah. So kita kena darab dia. So darablah dengan 2. So kita dapat 2F. Betul tak? Okay. Salah
Salah. Sudah panik dah. Kenapa kan? Asal pula salah. Salah sebab saja je nak trik. Salah sebab, cuba tengok kat sini. Ada kuasa 2. Okey, dekat rumus dia, dia bukan berkadar songsang dengan R. Dia berkadar songsang dengan R kuasa 2. So 2 ni korang kena kuasa 2 juga. So sebenarnya F akan jadi 4F. Itu je beza dia. Okay, so R berkurang. So F bertambah. Tapi berapa kali ganda? 2. Okay, fine, darab 2. Tapi tak boleh main darab je. Kita kena kuasa 2 kan dia. Okay, cikgu bagi dalam 30 saat gitu untuk korang brain sekejap. Yang 0.5 tu, kenapa bahagi tu tak kuasa 2? Sebab R tu dia memang terang-terang. R tu adalah jadi 0.5 R. Tak. Sebab dalam ni dia tak kata R kuasa 2. R tu yang jadi 0.5. Okay, so R ni tak payah. Hubungan dia yang menyebabkan F tu, ratio dia kena kuasa 2. Cikgu faham apa yang cuba korang sampaikan, tapi tak payah. Okay, so R tu dia bahagi dengan 2, sebab tu kita dapat 0.5, tak payah kuasa 2. Okay, F tu yang faktor dia kita kena kuasa 2. Okay, fikir dulu, kau ada soalan ke apa ke? 30 saat lagi tambah. Okay, so macam soalan exam gitulah, memang gitulah dia nak tanya. So cikgu padam dulu. Jom, sebelum cikgu start balik, cikgu nak tanya untuk soalan ni dulu. Okay, cikgu akan go through lagi sekali lah just in case. Untuk soalan ni sahaja, 1 sampai 5 kat mana kita? 1 tak faham, 5 faham, kat mana kita? Okay, 5 pula. Tapi tak apalah, cikgu repeat jugalah lagi sekali just in case kau ada yang segan nak bagi tahu tu. Okay, so R tak faham kenapa kena square 2. Okay, faham, tak apa. Cikgu faham kenapa tak faham. Okay, kejap. So R akan jadi 0.5 R. Yang itu cikgu rasa tak ada masalah. Korang faham bila R berkurang, okay, kita tahu F akan bertambah. So R berkurang, F bertambah. Okay, bila R nak jadi 0.5 R, okay, dia punya hubungan adalah dia bahagi 2. Okay, R tu berkurang jadi 2. Okay, so sekarang ni F kita, okay, kita tahu F akan bertambah. So kita tak boleh bahagi, kita kena darab. Darab dengan berapa? 2, tapi kita kuasa 2. Kenapa kita kuasa 2? Sebab cuba tengok hubungan antara F dengan R tu, hubungan dia adalah R tu kena kuasa 2. Tapi bukan R yang ni. Macam mana Sekejap, sabar. Sekejap Macam mana nak explain? Okay, tapi okay, buat masa ni awak terima dulu bahawa R tu bukan, R tu belum kuasa 2 lagi, R tu belum kuasa 2 lagi, tapi hubungan dia tu yang menyebabkan dia kena kuasa 2. Okay, kita settlekan ni dulu, kejap lagi mungkin kita boleh tengok contoh nombor. Okay, tapi point dia adalah dia kena kuasa 2 sebab F tu okay, jap, cikgu tahu. Sekarang ni cuba tengok M dengan F berkadar terus, betul? M dengan F berkadar terus. So kalau M kuasa darab 2, F pun akan darab 2. Ini tak ada masalah kan? Ini senang. Tapi dalam yang ini, F dengan R, dia bukan terus berkadar songsang tau. Okay, maksudnya bukannya bila R tu darab 2, F kena bahagi 2. Tak boleh sebab hubungan dia tu adalah F. Okay, F tu hubungan dia adalah dengan 1 per R squared.
F tu hubungan dia dengan 1/r². Sebab tu kita still kena kuasa 2 dekat sini. Okay. So anyway, dekat sini dia akan jadi 4F. Okay, tadi ada kawan kita tanya, kalau dia bertambah macam mana? Okay, sekarang cikgu nak proceed. Okay, cikgu nak proceed next question. Cikgu korang try. Kali ni cikgu kata R, tapi tukar jadi 3R. Okay, Haris betul. Ini cikgu bagi korang buat dulu. Fikir jap. Jangan lupa, tengok dah nampak dah. R, okay kejap. R jadi 3R. Maksudnya R bertambah. Kalau R bertambah, F bertambah ke berkurang? Kalau R bertambah, F bertambah ke berkurang? Berkurang tau. So kalau korang dapat value lebih daripada F, salah. Kalau dapat value lebih daripada F, salah. Dia mesti F dan ke bawah. Maksudnya mesti nilai dia lebih kecil daripada F. Bagi dalam pecahan better kot dalam situasi ni. Dalam situasi ni better bagi pecahan kot. Sebab kalau round off dalam decimal, dia terlampau jauh beza daripada jawapan sebenar. Okay, kebanyakannya betul. Kebanyakannya betul ya. Try. Kira betul-betul. Tak try, tak dapat. Siapa buat, dia dapat. Okay, bagus. Kebanyakannya betul. Okay, so semua orang, jawapan dia adalah F sekarang dia jadi 1/9 F ataupun F/9. Okay, kenapa? Sebab R jadi 3R. So kita tahu kalau nak jadi 3R kita kena kali. Dan kita tahu F tu akan jadi kecil. So untuk kecil kita kenalah bahagi. Tapi tak boleh bahagi 3 je sebab ada kuasa 2 kat sini. Okay, so dia akan jadi F/9 ataupun 1/9 F. Okay, tadi cikgu tak perasan tapi ada yang jawab 0.1 F. Cikgu faham awak jawab gitu sebab jawapan dia adalah 0.11111 kan, 1/9. Okay, isu dengan jawapan ni adalah kalau awak tukar dia akan jadi 1/10. 1/10 jauh daripada 1/9. So jawapan dia sangat tak sesuai. So elakkanlah kalau dalam kes macam ni. Gitulah ceritanya. Okay, so untuk yang ni 1 sampai 8 kat mana kita? Okay. So, cikgu nak jawab soalan tadi, cikgu ada hutang satu soalan. Soalan dia adalah R besar tu apa pula? Okay, R besar tu apa pula? Dia macam ni tau, R kecil tu, R kecil ni biasanya merujuk kepada jarak pusat ke pusat. Okay, merujuk jarak daripada pusat ke pusat. Okay, macam contoh, katakanlah kita ada dua objek macam ni. Okay, so dari pusat ke pusat, ni adalah R kita. Macam tu. Yes, Aili, betul. Okay, R besar biasanya merujuk kepada radius bumi, jejari tu sendiri. Okay, R besar biasanya merujuk kepada jejari. Okay, so kalau macam contoh lah, katakanlah kita kata benda ni. Maksudnya dari sini ke sini, okay, biasanya kita akan label sebagai R. Okay, lepas tu objek tu pula dekat sini. So kita nak kira, kita tak boleh macam pakai R ni je, kita kena tambah dengan benda ni. So ini adalah ketinggian objek. So pusat ke pusat adalah R sama dengan R tambah H. So R kecil tu pusat ke pusat, R besar tu adalah jejari sahaja, H adalah ketinggian daripada permukaan. Tapi kalaulah tak faham ataupun tak ingat pun R tambah H, just ingat dalam kepala pusat ke pusat. Okay, tak kisahlah siapa tambah siapa pun asalkan dapat pusat ke pusat. Okay, macam itulah ceritanya.
So, dah habis dah. Tak sempat masuk pecutan graviti sebab cikgu ada kelas dengan form 5 pukul 9 suku lepas ni. So, terima kasih anak-anak kerana join pada hari ini. Siapa yang belum subscribe, subscribe. Tak, dekat Telegram lah, kalau cikgu ada share apa-apa, cikgu akan share kat situ. Okay, so cikgu akan stop recording sekarang.